Saya Siti Akira binti Azmi, Matric di 17310410. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang tugasan assignment individu. Okey. Untuk yang ini saya terangkan tentang kepimpinan. Okey. Untuk soalan yang pertama, dia minta saya terangkan maksud kepimpinan. Okey, untuk pemahaman saya, maksud kepimpinan ialah proses untuk mempengaruhi aktiviti kumpulan dalam menentukan matlamat serta menyusun strategi bagi mencapai matlamat tersebut. Jadi pemimpin ini kena dia memberi influence kepada anak buah dia, dan dia kena tentukan matlamat apa yang nak capai, dan serta dia kena susun strategi macam mana nak capai matlamat tersebut. Okey, kedua, seorang pemimpin mempengaruhi orang bawahannya untuk mencapai matlamat tertentu. Sedangkan untuk yang perbezaan yang kedua ni, dia minta perbezaan antara pengurus dan pemimpin. Okey, untuk perbezaan dalam pengurus dan pemimpin ni, okey, seorang pengurus dia mempengaruhi orang bawahannya untuk mencapai matlamat tertentu. Sedangkan seorang pengurus adalah seorang yang mengurus seluruh organisasi. Okey, untuk pemimpin ni dia sebagai contoh leader, dia memberi contoh kepada anak buah dia, mempengaruhi untuk mencapai matlamat tersebut. Maksudnya kena sama-sama buat untuk capai matlamat tersebut. Okey, pengurus ni dia yang urus semua organisasi. Dia uruskan tentang hal kewangan semua tu, itu seorang pengurus. Okey, seorang pemimpin. Untuk yang kedua, perbezaan dia, seorang pemimpin mempunyai kualiti pandangan tinggi, sementara seorang pengurus dia mempunyai kecerdasan. Okey, pemimpin dia mempunyai kualiti pandangan teliti, means dia mempunyai dia pandang seseorang itu dia dengan teliti, means dia tak dia akan bertanya tentang sesuatu tentang pekerja dia atau buah dia. Tapi untuk pengurus ni dia berfikir macam mana nak selesaikan satu masalah semua tu. Okey, untuk yang ketiga, seorang pemimpin dan pengurus adalah pemimpin yang mempunyai pengikut. Dia pemimpin ni yang mempunyai influence yang lain, dia orang yang ikut dia. So tapi kalau pengurus ni dia mempunyai pekerja. Okey, perbezaan antara pengurus dengan pemimpin ni adalah seorang leader, tapi pengurus ni dia seorang macam bos lah dalam satu tempat. Okey, jadi untuk yang ketiga, okey, soalan yang ketiga dia tentang apa yang poin yang terangkan dalam slide tersebut. Okey, untuk yang poin yang pertama, okey, bila tak ada pemimpin dalam organisasi, cakap dalam poin pertama tu. Jadi tanpa pemimpin dalam sebuah organisasi, organisasi ni dia tidak akan bergerak, kerana pemimpin adalah penggerak utama. Kenapa pemimpin itu penggerak utama? Sebab dia akan merancang sesuatu dengan teliti dan membuat sesuatu dengan teliti. Bila tak ada pemimpin, dia akan jadi kucak-kacir, dan planning semua akan jadi tidak teratur. Contohnya, jika sesuatu itu tidak ada pemimpin, jadi organisasi itu tidak akan kekal lama. Jadi dia akan hancur. Jadi pentingnya seseorang pemimpin. Okey, tapi pemimpin tu kena ada tanggungjawab dan bukan hanya duit semata-mata. Sebab ada pemimpin yang dia ada pro and cons dia. Okey, pemimpin yang sekarang ramai yang nak jadi pemimpin, tapi hanya pada darjat dan duit. Tapi yang pemimpin yang dipilih ni mestilah bertanggungjawab. Untuk yang kedua, poin yang kedua, sesebuah organisasi itu hendaklah membuat perubahan dan pengubahsuaian organisasi mereka secara luaran dalaman, mengikut trending lah. Dia kena apa yang trend dalam isu semasa sekarang, kena ikut trend yang semasa. Jangan kena ubah
mengikut suasana yang sekarang. Jangan berada takut yang lama, ataupun orang kata di bawah katak di bawah tempurung. Kena dan jangan berada di selesa. So kena jadi sebagai pemimpin, dia kena hadapi cabaran akibat perubahan yang berlaku. Jadi latihan pembangunan ni adalah sesuatu yang penting. Jadi latihan ni perlu diasah oleh pekerja orang bawahannya ataupun pengikutnya, diasah supaya dia boleh boleh buat kerja dan dengan baik. Contohnya pemimpin itu perlu mengubah cara pimpinan mengikut cara perkembangan terkini. Macam saya cakap tadilah, mengikut trend yang terkini. Okey. Kerana bila kita tak mengikut perkembangan terkini, kita punya syarikat akan jatuh hujung. Contohnya ada terlalu selesakan sangat dengan apa yang kita ada, sampaikan tidak membuat pembaharuan dalam organisasi. So, dan ketiga, dia pemimpin adalah ejen perubahan bagi elemen-elemen penting budaya organisasi. Okey. Kenapa pemimpin adalah ejen perubahan dan elemen penting bagi budaya organisasi? Kerana dia adalah bila dia buat perubahan, anak buah dia pun akan buat perubahan yang sama juga. Okey, jadi dalam suatu organisasi itu dia sebagai ketua dan inilah orang kata influence yang buatkan kita punya organisasi itu berubah. Okey, sikap dan tingkah laku pemimpin memberi impak kepada perlakuan anggota organisasi dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi prestasi organisasi yang menganggap nilai yang jelas dan kukuh sebagai karakteristik teras bagi seorang pemimpin berkesan. Okey, jadi sikap pemimpin dalam organisasi ini adalah sangat penting supaya kerana dia akan memberi efek pada sebuah organisasi itu. Contohnya, seorang pemimpin ni dia bersikap baik dan dia suka memberi pertolongan kepada orang. Jadi dalam satu organisasi itu dia akan memberi impak dan dia akan membuatkan satu organisasi itu juga buat benda yang sama apa yang pemimpin dia buat. Jadi itulah contohnya. Okey, yang keempat, taktik perundangan merupakan taktik efektif dalam kepimpinan, lagi-lagi menyuarakan tentang hal isu kemanusiaan. Okey, tentang perundingan ni, tentang kemanusiaan ni, bila lagi-lagi contohnya macam pengurus dan orang bawahannya mengalami konflik, jadi pemimpin perlu berunding dari jalan penyelesaiannya. Okey, contohnya macam yang terjadi sekarang ni antara Palestin. Palestin. Jadi kena suarakan isu kemanusiaan tu. Contohnya pihak dalam ni dan satu persatu tu kena menyuarakan ni. Jadi bila supaya kita dapat hak kemanusiaan tersebut. Itu contohnya lah. Okey, perundingan ni dia lebih cenderung kepada pekerja yang bahagi kewangan ataupun perakaunan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.